Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk kelas Bahasa Melayu untuk hari ini, cikgu akan terangkan seringkas tentang buku tulis, buku teks dan format, serta cikgu akan terangkan cara penulisan rumusan. Berkenaan buku tulis, pelajar perlu menyediakan 4 buah buku, buku karangan, buku rumusan, buku tulis untuk komsas dan tata bahasa. Biasanya buku karangan, buku yang panjang, rumusan, komsas, rumusan boleh guna buku panjang, komsas dan tata bahasa biasanya buku pendek lah. Jadi 2 buku panjang, 2 buku pendek. Untuk buku teks, kita ada 2 buku teks, Jaket Pelik Kijang, Antologi dan Lieutenant Adenan Wirabangsa. Jadi pelajar perlu membaca novel supaya dapat menjawab soalan pemahaman novel. Dan yang ketiga, format. Kertas, kita ada 4 kertas. Kertas 1 karangan, kertas 2 tata bahasa, pemahaman, rumusan, dan dia ada 3 lah. Ada 3 bahagian. Jadi di sini pelajar perlu fahamlah bahawa rumusan wajib dijawab berbanding semasa P3 merupakan soalan pilihan. Dan jawapan rumusan sebenarnya memang sudah ada dalam petikan. Dan kita ada juga kertas 3 ujian bertutur, kertas 4 ujian mendengar. Jadi bila peperiksaan pertengahan tahun, ke-4 kertas ini akan diujilah. Jadi pelajar perlu menduduki ke-4 kertas ini, barulah pelajar dikira layaklah ataupun lulus dalam SPM nanti. Kita pergi kepada bahagian rumusan. Mengapa cikgu fokuskan kepada bahagian rumusan? Rumusan sebenarnya markahnya banyak, 30 markah, dan pelajar perlulah jawab untuk skor Bahasa Melayu. Jadi panduan untuk menulis rumusan, yang pertama, pelajar perlu membaca petikan dan fahami fokus bagi kedua-dua bahan. Soalan rumusan akan diberikan sekurang-kurangnya 2 atau 3 bahan lah. Ini adalah roda fokus, kekangan punca peranan, kesan langkah. Jadi di sinilah, inilah fokusnya. Jadi fokus ini pelajar perlu faham untuk buat rumusan, untuk buat karangan. Dan ada kaitan juga dengan subjek lain lah fokus ni. Sejarah pun ada kaitan jugalah. Dan seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Bila pelajar pelajar baca dan faham, jadi pelajar perlu gariskan apa isi penting bagi setiap fokus. Jadi pelajar perlulah garis isi penting. Isi penting perlu 8. Sekiranya fokus ada 2, pelajar bahagilah. Mungkin 4 lah. 4 isi untuk fokus yang pertama, 4 isi lagi untuk fokus yang kedua. Jadi menulis rumusan terdiri daripada pendahuluan, isi penting 8. Jadi cara nak mulakan isi penting tu mulakan dengan fokus lah sebagai ayat pertama. Dan penutup yang mempunyai ayat cadangan dan ayat harapan. Cikgu pergi kepada petikan kita. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Tidak lebih 120, jadi pelajar perlu kira lah, paling-paling banyak pun 120 lah. Sekiranya pelajar lebih pada 120, perkataan yang lebih itu tidak akan dikira. Jadi cikgu baca petikan. Petikan ini cikgu dah hitamkan. Sekiranya pelajar tidak, pelajar nak tahu cepatlah apakah fokus untuk petikan ini, kita tengok pula bahagian bahagian grafik ni. Bahan 2, grafik. Jadi cegah obesiti dalam kalangan kanak-kanak, aktif secara fizikal, sayang keluarga dan berikan sokongan. Kebiasaannya bila bahan grafik, bahan 2 grafik seperti ini,
ayat yang ditulis ini itu sudah merupakan isi penting. Jadi tadi kita nak 8 kan, di sini sudah ada 6. Jadi pelajar paling mudah pelajar salin saja inilah. Okey, ini memang sudah isi penting. Jadi pelajar salin sajalah. Okey, saya keluarga, anda dah bersokongan menikmati hidangan bersiap bersama-sama dengan keluarga sekerap yang mungkin. Okey, jadi katakanlah di sini pelajar sudah ambil 6, tapi pelajar tak faham. Apakah fokusnya? Jadi kita cegah obesiti. Bila cegah obesiti, adakah langkah untuk mencegah obesiti? Okey, jadi kita kena bacalah. Jadi kita kena baca petikan di atas. Dia sebenarnya petikan yang grafik itu lagi pada cikgu lagi cepatlah kita faham fokusnya. Sebab tu cikgu pergi kepada bahan grafik yang bahan 2 tadi. Okey, pada zaman sains dan teknologi yang tidak pernah menemui titik noktahnya, kita acap kali tersentak apabila dikejutkan oleh isu pengabaian amalan pemakanan sihat. Piramid makanan merupakan panduan yang amat berguna dalam merancang pemakanan sihat. Pemilihan cara masakan juga merupakan antara amalan pemakanan sihat. Okey, di sini dah jelas dah. Maksudnya pemakanan sihat. Apakah pemakanan sihat? Sekiranya pelajar tulis pemakanan sihat, belum lagi ada fokus tu. Kena ada sama ada sebab ke, kena sebab, kesan. Okey, yang di depan tu lah. Jadi, di sini ada, kalau pelajar lihat di sini ada 1, 2, 3. A, B, C. Kenapa dia ada 2 jenis? Okey, maksudnya 1, 2, 3 ini satu fokus. Yang di bawahnya fokus yang kedua. Jadi tadi cikgu cakap perlu 8 isi. Jadi di sini okey, sudah ada 2 fokus. Okey, 2 fokus. Jadi tadi soalan satu lagi. Okey, yang lain. Maksudnya pelajar perlu mengambil 3 bahan lah di sini. Jadi pelajar nak ambil, katakanlah tadi ada 6 kan. Okey, 6. Jadi pelajar ambil lah 6, 7, 8. Satu-satu. Tak ada masalah. Okey, bilangan isi terpulanglah. Yang pentingnya setiap fokus pada bahan perlu diambil. Kalau tidak, pelajar akan kehilangan markah lah. Contoh katakanlah, okey tadi bahan 2 tadi pelajar dah ambil 6. Jadi bahan ini pelajar tidak tahu ada berapa fokus. Jadi pelajar hanya ambil 2 di sini. Jadi 6, 7 sajalah. Akan dikira. Satu lagi tu diandaikan untuk yang bahagian atas sini lah. Okey, jadi di sini sebenarnya ialah satu fokus, di sini pula satu fokus. Okey, jadi kita baca pula perenggan yang seterusnya sebaliknya. Tabiat makan yang buruk ternyata hanya memberikan impak negatif. Okey, maksudnya ini kesan negatif lah. Amalan pemakanan yang tidak sihat memberi kesan negatif. Jadi amalan pemakanan di sini dah ada dah ni. Amalan pemakanan tidak sihat ni maksudnya kesan buruk lah. Okey, kesan buruk amalan pemakanan tidak sihat menyumbang kepada risiko sindrom metabolik. Okey, metabolik yang 5 komponen sekiranya diambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, jadi seterusnya mengakibatkan. Bila kesan negatif, akibatlah kesan lah. Jadi, okey, pelajar ambil lah. Okey, beberapa isi penting. Okey, jadi di sini cikgu telah gariskan. Okey, kenapa cikgu nomborkan di sini? Okey, cikgu nomborkan supaya pelajar tak perlu dah nak mengira isi penting. Kadang-kadang, bila kita garis saja tanpa tulis nombor, kita tak perasan berapa dah isi penting. Okey, berapa isi penting. Jadi, bila dah kita nombor, kita tahulah. Jadi bila dah nomborkan pelajar tulislah di sini fokusnya. Okey, di sini fokusnya ialah amalan kesan negatif lah, amalan pemakanan tidak sihat. Okey, di atas ini ialah kaedah-kaedah pemakanan sihat lah. Okey, amalan pemakanan sihat ni kaedah, di sini kesan buruk. Okey, jadi di sini cikgu telah gariskan. Okey, nak memudahkan sebab kalau cikgu menerang panjang, okey, sistem rakaman cikgu ni tak sempat lah sebab dia hanya merakam 15 minit sahaja. Okey, jadi di sini kita ada 5, jadi pelajar pilihlah mana-mana. Okey, jadi menggunakan ayat anda sendiri, maksudnya di sinilah
kita hanya ambil isi penting saja. Kita tak ambil dari mula ayat lah. Okey, itu kiranya dah kira menggunakan ayat sendirilah. Contohnya sekiranya kalau ada perdana wacana, kita tukarlah, kita guna perdana wacana lain. Okey. Okey, jadi seterusnya bagaimana nak menulis rumusan. Okey, cikgu andaikan pelajar fahamlah. Okey, cara nak mencari isi penting. Okey, di sini kita katakanlah kita dah ambil berapa? Okey, nak ambil 6, salin semula ini. Salin. Okey, jadi rumusan kita perlulah bermula dengan rumusan membincangkan kaedah-kaedah pemakanan sihat dalam kalangan masyarakat dan kesan-kesan. Okey, akibat pemakanan yang tidak seimbang. Okey, kesan-kesan negatif di sini. Okay. Kesan-kesan negatif. Sebab kesan ada posisi negatif. Akibat pemakanan yang tidak seimbang. Kesan negatif. Okey, yalah. Okey, jadi isi penting tu, cara nak tulis isi penting, okey, kita perlu tulis semula. Ini kata kunci yang pertama kan. Okey, fokus yang pertama sama juga itu kunci lah. Okey, kaedah-kaedah pemakanan sihat dalam kalangan masyarakat ialah yang tadinya cikgu garis 1, 2 tu pelajar salin saja dan pelajar letaklah penanda wacana. Okey, ni maksudnya seterusnya okey, kesan-kesan kita yang kedua ni pula, kesan-kesan akibat. Okey, kesan-kesan negatif akibat pemakanan tidak sihat ialah okey, jadi tadi dalam petikan pelajar salin sahaja. Okey, gunalah penanda wacana. Okey, seterusnya penutup pengambilan makanan yang sihat. Okey, penutup pengambilan makanan yang sihat. Dia kena ada kesimpulannya lah. Okey, kesimpulannya. Okey, pengambilan makanan yang sihat perlu diutamakan supaya mencegah kita daripada menghidap pelbagai penyakit berbahaya. Okey, di sini cadangan kita letaklah perkataan supaya ataupun agar. Okey, jadi cara kita nak menulis rumusan yang lengkap. Okey, ini berperenggan-perenggan lah. Okey, tadi, okey ni lah. Okey, berperenggan. Okey, jadi macam tadi lah. Okey, di sini kesimpulannya. Okey, maksudnya tadi tu, cikgu tulis pendahuluan. Okey, isi penting, penutup. Okey, dalam penulisan rumusan tak adalah perkara-perkara itu. Tadi cikgu nak jelaskan cara untuk menulis isi penting, pendahuluan. Jadi, pendahuluannya memang macam rumusan membincangkan. Okey, katakanlah kaedah-kaedah dengan fokus ni dua-dua salah. Okey, dua-dua salah, tak ada masalah. Pendahuluan kosong markah. Tetapi isi di sini sekiranya betul, walaupun fokusnya salah, tetap dapat markah. Sebab itu cikgu cakap, rumusan mudah dapat markah. Jadi pelajar cari saja isi penting, pelajar tulis, pelajar akan dapat markah. Walaupun fokusnya salah. Okay, katakanlah pelajar tak dapat kesan negatif. Pelajar dapat menilai itu. Okay, tak ada masalah. Yang penting, isi penting itu betul, berada di rumah. Berada di rumah yang betul, akan dapatlah markahnya. Okay, jadi, penutup ni cadangan dengan harapan apa-apa sahaja ayat yang bersesuaian boleh diterimalah. Okay, jadi, kita nak gabungkan, kita letaklah perkataan supaya dan ataupun agar. Okay, jadi tadi 8 isi kan. Okey, kita ada 2 fokus. Okey, kita ada 2 fokus. Bahan pertama tu kita ada 2 fokus, bahan satu kita ada 1 fokus. Jadi 3 perkara lah kena ada dalam sini. 8 markah. Okey, 8 isi penting. Jadi pelajar pilihlah mana-mana. Pemberatannya tidak. Okey, pemberatannya tidak jadi masalah asalkan cukup 8 isi penting. Jadi berdasarkan isi penting yang cikgu gariskan tadi tu, pelajar salin sajalah di sini dan letak penanda wacana. Jadi lengkaplah rumusan pelajar. Cikgu harap dengan penerangan ini pelajar dapat faham dan sebagai latihan, pelajar salinglah jawapan rumusan yang lengkap berdasarkan isi penting yang telah cikgu gariskan. Okey, sekian saja untuk kelas kali ini.